Pada ini kita akan melaksanakan pembubuhan berkenaan dengan projek kami lah, iaitu Projek Islam di bawah khusus Payatan Etika dan Peradaban. InsyaAllah, jadi kita pada malam ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kesopanan dan kesusilaan demi kesejahteraan sosial Malaysia. Baiklah, masa saya akan teruskan lah. Saya ingin mohon saudara Haris kenalkan diri nama penuh untuk lebih ketahui lebih lanjut lah dengan apa yang kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Haris bin Beli dan sekarang merupakan pelajar sarjana muda syariah dan sekarang yang melakukan kajian tentang astronomi dan dan terasa amat ambil berat tentang perkara yang akan kita bahaskan nanti, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Nampaknya kita tak boleh nak tunggu masa dalam lama sebab kita pun sedang perlu gegas untuk kerja masa. Baiklah. Tapi masa saya akan teruskan dengan persoalan yang pertama lah berkenaan dengan topik kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Okey, yang untuk soalan pertama ialah sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara ini perlu dikekalkan kerana ia merupakan salah satu teras utama paduan negara. Jadi persoalannya, boleh tak saudara Haris jelaskan definisi kesopanan dan kesusilaan berdasarkan fahaman saudara Haris? Baik, terima kasih. Jadi kita teruskan apa yang kita akan bahaskan, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Pada pendapat saya lah khususnya, kesopanan dan kesusilaan ni saya gambarkan kepada dia punya kata dasar dia, iaitu kesopanan sopan dan kesusilaan sebagai sila. Jadi kesopanan ni kita menggambarkan satu identiti personaliti tingkah laku yang baik, satu yang sopan terhadap orang. Satu sopan ni satu tingkah laku yang orang senang terhadap perilaku tersebut. Kalau orang tak senang, itu bukan kesopanan. Kalau orang senang, itulah kesopanan. Melainkan kesusilaan, biasa dengar dia persilakan masuk, sila duduk. Jadi kita sila ni umpama kita ada orang. Kalau kesopanan tu umpama satu kita nak orang tu senang dengan kita. Itu pendapat saya lah. Itu keyword dia. Jadi secara umumnya bahawa kesopanan dan kesusilaan itu jika digabungkan di umpama satu EQ yang kita satu yang perlu ada dalam jati diri kita lah, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, terima kasih. Saya sangat setuju dengan bahasan daripada saudara Haris tu. Agak menarik sebenarnya. Ya, kita tahu kan, sebenarnya kita hanya tahu kesopanan dan kesusilaan, tapi kita tahu apa sebab kesopanan dan kesusilaan itu lah. Baiklah. Terima kasih untuk soalan pertama. Yang seterusnya, kita balik kepada soalan yang kedua. Penghayatan konsep hukum negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, boleh membawa ke arah suatu ikatan yang boleh menjamin kesejahteraan masyarakat. Jadi persoalannya, bagaimanakah kesopanan dan kesusilaan ini dapat membentuk masyarakat yang harmoni? Silakan. Baik. Jadi cara untuk membentuk masyarakat yang ada nilai kesusilaan dan kesopanan. Jadi bagi saya nak membentuk masyarakat itu sendiri bermula daripada membentuk individu yang ada nilai kesopanan. Individu yang dididik dan kesusilaan tadi, maka kita mampu untuk membentuk masyarakat yang ada nilai dan kesusilaan. Masyarakat ini kita sebut kesopanan dari segi umum ataupun kita dari segi kemasyarakatan, iaitu kita membuat orang senang terhadap kita dan kita pun memudahkan orang lain. Kesusilaan itu antara kaedah utamalah kita nak mewujudkan masyarakat yang adanya nilai kesopanan dan kesusilaan. Khususnya kita rakyat Malaysia ini pelbagai kaum. Jadi apa-apa perbuatan kita janganlah terlalu sensitifkan ataupun mengugatkan apa-apa isu perkauman ataupun keagamaan sesama kita.
Baiklah. Terima kasih atas jawapan kepada soalan yang kedua. Baiklah, kita teruskan sajalah ya. Soalan yang ketiga. Boleh. Berbagai langkah negatif, berbagai tingkah laku negatif dan kehilangan nilai moral berlaku kepada ideologi yang dicipta khas untuk rakyat Malaysia. Pengabaian terhadap prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam negara juga berdampak negatif dalam masyarakat. Jadi apakah kesan sekiranya ketiadaan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam negara kita ini? Silakan. Sebagai rukun negara ni betul. Hasil sejarah hitam negara kita lah khususnya, iaitu tersebut saya 16 Mei, betul tak? Jadi Ya, betul. peristiwa 16 Mei tu itulah antara apa? Waktu tu memang tak ada lagi, kita menyatakan tak ada lagi istilah rukun negara dalam negara kita, tapi hakikatnya walaupun seharusnya tak, kalau kita tidak mengadakan nilai kesopanan, nilai kesusilaan dalam masyarakat kita, akan terjadi betul-betul baliklah peristiwa 16 September itu. Maaf, 16 Mei itu. 16 Mei itu iaitu isu perkauman kita yang resis. Saya ambil contoh lah. Kita Malaysia ni kaum khususnya. Jadi saya tertarik dengan beberapa macam mana beberapa negeri ataupun wilayah di Sarawak, khususnya di Sarawak dan di Sabah khususnya, yang betul-betul kepelbagaian dia banyak. Maka macam mana mereka mengharmonikan kepelbagaian tersebut. Jika tidak adanya nilai tersebut, maka piruk-piruklah kawasan tersebut. Bukan setakat kepada masyarakat, malah impak dia kepada negara, kepada agama. Dan paling teruk sekali adalah kita tak ada nilai, tak ada nilai keperimanusiaan tersebut. So itulah sebenarnya kita sebut sebagai kesopanan kesusilaan. Kita takut akan manusia. Bagi saya lah, khususnya kalau kita tak ada hilangkan nilai tersebut, kita takut akan manusia. Sebab kalau kita dalam imaralat Islam, kesopanan dan kesusilaan ini dipermahablu minan nas, iaitu hubungan sesama manusia. Jika tak ada nilai sesama manusia tersebut, maka kita manusia ni takut manusia lain. Seperti yang kita dengar Malaysia kini, kes buli dia apa semua. Jadi itu sebenarnya agak kurang, dan kita cuba elakkan isu-isu sensitif khususnya, dan kita cuba untuk memahami balik. Itu saja kot untuk soalan yang ketiga. Itu penting kesan tersebut supaya kita cuba mengelakkan dia. Baiklah, terima kasih ya. Jadi saya pun begitu risau jugalah dengan keadaan negara kita ni dengan pelbagai masalah timbul. Dan lagi keadaan dengan masalah hubungan kita dengan orang lain kan. Itu kita paling risaukan lah. Kita teruskan dengan soalan keempat, iaitu dari sudut pandangan saudara Haris, apa yang boleh saudara Haris katakan terhadap sikap pemuda zaman sekarang dan mengapa? Kalau kita lihat sebut pemuda itu pemuda sekarang. Jadi kita lihatlah, kita tak perlu pergi jauh, kita sendiri pemuda dan rakan-rakan kita selaku pemuda yang akan mencorakkan negara kita dalam masa sekarang dan akan datang. Kita lihat rakan-rakan kita dan kita sendiri, adakah aku ini ada nilai kesopanan dan kesusilaan? Jadi daripada 1 hingga 10, berapa nilai aku ada? Jadi mungkin kita bagi Haris, secara peribadi lah, Haris kena targetkan diri Haris, kita manusia. Jadi memang ada silap bersalah. Cuma apabila macam tu, kita pemuda ni berdarah panas, jadi memang kita kadang-kadang akan cuba benda yang baru yang akhirnya boleh merosakkan nilai kesopanan dan kesusilaan, iaitu hubungan sesama manusia tadi. Jadi pemuda zaman sekarang, kalau kita lihat, ada yang baik dia, ada yang buruk dia. Tapi kalau kita lihat indeks ASEAN, Malaysia khususnya, antara top 5, tak silap saya, top 5 global
Ia punya nilai kesopanan yang tinggi. Jadi walaupun kita Malaysia sekarang banyak kes-kes yang pemuda terlibat dengan dadah dia, terlibat dengan apa semua, tapi khususnya sekarang dengan adanya ideologi kita sendiri sekarang, akhirnya semakin baik. Jadi saya tak boleh kata bahawa pemuda kita sekarang tak elok akhlak dia, tapi kita semakin ke arah yang lebih baik. Itulah saya lihat kita sebagai pemuda dan rakan-rakan kita. Itulah. Baiklah, terima kasih di atas pandangan yang diberikan oleh Saudara Haris. Itu pun tahu kan, ada antara kita ni ada yang lakukan baik, ada yang kurang baik kan. Itu mungkin sebabkan faktor-faktor lain lah kan. Perlu kita ambil perhatian lah. Baiklah. Okey, baiklah, kita terus pada soalan yang terakhir lah ni. Soalan terakhir untuk tajuk kita pada malam ini. Soalan bunyi, apakah harapan Saudara Haris terhadap generasi muda pada masa kini dan masa akan datang terhadap penghayatan rukun negara yang kelima, iaitu kesepadan dan kesusilaan? Silakan. Okay. So penghayatan ni mendalam maksud dia. Kita mungkin kita di sekolah rendah, tadika ke sampai ke universiti sekarang, mungkin daripada kita, contohnya saya sekarang umur saya 21 tahun. Mungkin dah berapa kali dah kita melafazkan ikrar rukun negara. Jadi sejauh mana kita menghayati dia. Jadi khususnya rukun kelima ini. Jadi penghayatan tersebut baik apabila kita lafaz tersebut kita cuba amalkan. Itu yang terbaiklah. Dan sememangnya harapan kita selaku pemuda ni, kita adalah pencorak negara kita, Malaysia khususnya akan datang. Saya cuba untuk ambilkan satu contoh yang paling penting lah. Saya mohon maaf jika ini adalah isu yang, dia bukan sensitif, tapi sebagai satu contoh untuk kita bayangkan, itu kita seringkali, Malaysia seringkali kita istilah dia bergosip ataupun kita berlawan dengan negara jiran kita. Jadi apabila kita pemuda sekarang, pencorak negara Malaysia, apabila negara jiran kita melawan kita dengan kaedah kurang elok, kita pemuda guna kaedah yang sebaliknya. Kita Islam mengajar kita bahawa orang buat buruk kita balas dengan baik. Jadi kita pemuda sekarang, harapan kita adalah kita walaupun orang bangkitkan isu sensitivity antara kita gunakan kaedah yang elok dan jangan gunakan kekerasan. Dan di situlah pentingnya nilai kesopanan dan kesusilaan. Jadi diharap sebagai kesimpulannya, mungkin kelima soalan tadi boleh iaitu saya rasa kita memang bukan sekadar melafazkan sahaja, bukan saja kita ingat, tapi kita cuba untuk memahamilah sedikit apa itu kesopanan dan kesusilaan. Dan kita cuba wujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, bekerjasama, tak mengira kaum lah, khususnya kita ni lah di Malaysia ni yang pelbagai budaya, pelbagai menu makanan, kita cuba harmonikan. Alangkah indahnya jika kita mampu mengharmonikan sesuatu yang kepelbagaian. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Saudara Haris. Begitu semangat bila dilontarkan tentang bahasan mana-mana ini. Baiklah, saya ucapkan ini nampak ni perbincangan kita malam ini sudah selesai. Sudah dah lontarkan 5 soalan dan saya sudah menjawab ke-5 soalan ni dengan baiklah. Masya-Allah. Saya rasa teruja lah sebab ini bukan kali pertama saya di malam ini. Ya, saya ucapkan terima kasih lah pada Saudara Haris sudi meluangkan masa malam ini dengan kami semua untuk menyiapkan tugasan kami untuk khusus penyataan etika dan peradaban. InsyaAllah, doakan kami semua dapatnya seakan tugasan dengan baik. Terima kasih pada Saudara Haris. Kita boleh tampakkanlah perbincangan kita pada malam ini ya. Yalah. Dah tamat ke? Stop recording. Saya tengah apa ni? tengah stopkan ikut video. Sebab saya tengah ni ikut email MOE. Sebab saya bawa je saja kan. Tak boleh nak tu, saya terpaksa guna ni lah. Ni. Aduh, boleh
Okey, dah. So, sebelum kita suai lah. Tak tanya sikit lah. Boleh. Okay. Cuba sikit. Boleh. So, Haris, dah tahun berapa dah belajar? Haris tahun ketiga. Ketiga je? Tahun ketiga ijazah sarjana muda syariah. Syariah. Baik. Sana hujan lagi tak sana? Dia hujan itu rintis sebenarnya sebab kalau ikutkan sekarang musim ni bukan musim. Dia tropikal lah tapi okey lah. InsyaAllah. Okey lah. Sekarang tengah musim hujan kan? Betul. Kau sebab saya pun tak berhenti lagi hujan. Duduk kat mana? Banjir dah kat rumah tu. Kat mana? Saya duduk dekat Kuala Langat sana. Oh yes. Kuala Langat sana. Daripada pagi tadi kan? Macam tak henti. Kurang lah. Pagi tadi macam dia tak apa nak hujan sangat. Petang tadi lah. Petang tadi tu lebat lah. Lepas tu sampai sekarang tak berhenti lagi. Memang sampai banjir lah. Haris, asal mana? Saya asal Sarawak. Oh, Sarawak. Ya, Kuching Sarawak. Oh, Kuching Sarawak. Tak ada berapa kot kita malam ni. Jadi, saya ucapkan terima kasih lah. Sudi waktu kami layan. Sebelum tu boleh tak 1 minit? Boleh tak? 1 minit? Boleh. Siap boleh. Dah low battery dah Haris punya phone. Tak apa. Haris punya nak mohon maaf lah atas sebab lewat masuk stream pertama. Lepas tu semalam sebabkan hari Khamis ada perbincangan SV. Tadi macam agak sikit. Mohon maaf lah atas. Tak apa. Saya faham. Tak apalah. Sebab saya pun macam tak apa nak ni sangat, tak tahu sangat rancangan ni sebenarnya. Saya pun sebab waktu tu saya balik kampung. Waktu minggu ni saya baru balik daripada semalam kemarin. Semalam kot kemarin. Jadi saya tak boleh nak tumpuan sangat lah. Tumpuan sangat untuk ni tugasan ni kan. Banyak gangguan kan. Saya tu. Itulah. Kira tak apa-apa saya tu boleh inilah bersuai lah ya. Banyaklah saudara Haris. Sejadah saya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih.